Adakala saya merasakan menyesal menerimanya kali kedua. Bahkan saya menerima kembali suami kerana saya juga pernah melakukan dosa zina. Kerana marah dengan sikapnya sebelum ini, tetapi saya tidak pernah memberitahu hal ini kepadanya. Kini hidup saya seakan-akan diburu dosa. Saya takut untuk berterus terang dengannya kerana suami mula nampak berubah. Dilema wanita, kisah kali ini berzina kerana dendam kepada suami. Puan izinkan saya berkongsi masalah dihadapi. Tujuan saya berkongsi bukan mahu burukkan suami, tetapi mahu mencari jawapan kepada masalah saya hadapi ini. Saya seorang ibu kepada 2 orang anak dan bekerja di agensi penguatkuasaan. Suami juga bekerja bidang sama namun berlainan pangkat. Dia sering sibuk dengan operasinya dan saya faham kerana ada masanya saya juga sibuk. Disebabkan saya terlebih faham bidang kerja inilah, ada kalanya kami sering bergaduh besar. Namun saya ada asasnya kerana sudah banyak kali kawan-kawan saya memberitahu kegiatan suami di luar, termasuk pernah terserempak dia dengan wanita lain. Pernah saya tanya suami, biarpun saya anggota berpangkat rendah, tetapi takkanlah setiap kali balik daripada operasi, di tubuhnya ada tanda gigitan cinta. Gigitan cinta? Tapi setiap kali saya bertanya, suami beri macam-macam alasan yang tak masuk akal. Kes rumah tangga kami pernah dipanggil oleh bos atasannya. Tapi kata suami memberikan pelbagai alasan dan jawapan. Bila pulang ke rumah, saya pasti akan kena maki dengannya. Dia tanya mengapa saya membuat aduan dan adakah saya mahu karinya terbunuh kerana hal-hal bodoh seperti ini. Ya Allah, sakitnya hati dengan cara dan jawapannya. Sebab saya tahu dia tak sedar akan tanggungjawabnya lagi. Saya akui dia memiliki rupa paras yang kacak. Tapi itu bukan soalnya untuk dia berlaku curang dengan orang lain. Kalau sudah ada tanda love bite di dada dan sebagainya, itu apa lagi tandanya? Itu tanda gatal saya rasa tu puan. Tak sepatutnya suami balik kerja ada tanda love bite kat dada. Macam mana perasaan isteri boleh mengamuk satu rumah tu? Saya bukan bodoh dan tak suka diperbodohkan, tetapi saya benci dengan sikapnya yang suka curang di belakang saya. Untuk makluman, sebelum kami berkahwin, saya ada dengar dia kaki perempuan. Tapi saya tak ambil peduli kerana saya beranggapan yang orang boleh berubah. Tetapi nampaknya sikapnya lebih ketara selepas kami berkahwin. Saya benar-benar makan hati dengan sikapnya. Kenapa suami begitu dan kenapa saya harus menjadi mangsa dirinya? Bagi saya perkahwinan ini satu anugerah. Tetapi kenapa saya tidak merasakan nikmatnya? Kami hanya bergaduh saja dan selebihnya bermasam muka antara satu sama lain. Sehinggakan prestasi kerja saya merosot. Jujurnya saya pernah merasakan perkahwinan ini umpama neraka buat saya. Kesian puan ni. Adakah benar perkahwinan umpama neraka buat wanita? Saya betul-betul buntu memikirkannya. Disebabkan sering bergaduh hal ini, kami pernah bercerai talak 1. Dan ternyata suami berubah sikap kerana di sebalik sikapnya yang suka kepada perempuan, dia memang kalah dengan suara anak-anak. Suami nampak begitu menyesal dengan perbuatannya dan banyak kali merayu agar kami rujuk semula. Fikirkan anak-anak, saya kembali menerimanya kerana saya tak suka hidup anak-anak terbiar selepas ini. Saya mahu anak-anak ada ayah di sisi mereka. Puan, saya hanyalah manusia biasa. Perkahwinan bagi saya agar dapat menghindarkan diri dari melakukan dosa zina serta memperbaiki diri agar dapat melakukan ibadat dengan tenang. Namun kini saya bakal menjadi ahli neraka kerana masih berdendam dan tidak ikhlas menerimanya. Saya terima dirinya kerana anak-anak. Adakala saya merasakan menyesal menerimanya kali kedua. Bahkan saya menerima kembali suami kerana saya juga pernah melakukan dosa zina. Kerana marah dengan sikapnya sebelum ini,
Tetapi saya tidak pernah memberitahu hal ini kepadanya. Kini hidup saya seakan-akan diburu dosa. Saya takut untuk berterus terang dengannya kerana suami mula nampak berubah. Kenapa Puan buat macam ni, Puan? Adakala saya takut berbincang kerana takut kami bergaduh lagi dan anak-anak menjadi mangsa kerana perbincangan sebelum ini semuanya berakhir dengan kemudaratan. Adakah perkahwinan kembali ini menjadi permulaan perjalanan bagi seorang wanita ke neraka? Apa yang perlu saya lakukan dengan dendam ini? Saya akui silap, tetapi saya lakukannya kerana tidak pernah dihargai sebelum ini. Tolonglah saya, Puan. Sehingga saat ini saya tertanya-tanya, adakah saya sedang melakukan dosa kerana menyembunyikannya darinya semua hal ini? Dulu sebenarnya saya baca perkongsian Puan yang mengirimkan luahan hati mengenai sikap suami yang kaki perempuan ini. Sebenarnya saya tak sangka isteri yang menyayangi suami dia sanggup berzina kerana mahu membalas dendam terhadap suami. Ialah sejujurnya untuk menjadi wanita dan isteri yang solehah agak mencabar dalam dunia moden ni. Tak dinafikan macam-macam cabaran dugaan yang dia hadapi. Tapi sebaiknya kita kena kuatkanlah diri, ya Puan, untuk tidak terjerumus ke dalam lembah yang hina ini yang dimurkai tentunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya tak sangka sebenarnya Puan ingin membalas dendam dengan cara yang sedemikian. Yang mana adalah dosa besar seorang isteri melakukan zina. Hanya untuk memuaskan hati sendiri sebab suami melakukan perkara yang sama terhadap anda. Itu tak sepatutnya berlaku, Puan. Puan sepatutnya angkat martabat wanita. Jaga, muliakan pangkat Puan sebagai isteri, sebagai ibu. Bukan caranya untuk membalas dendam dengan cara sebegitu. Banyak lagi yang boleh Puan lakukan. Tapi ialah kita manusia biasa dan kita tak lepas dengan kesilapan. Jadi bertaubatlah Puan. Apa yang pasti Puan kena bertaubat, kembali ke jalan yang lebih baik, rancang untuk menjadi wanita yang mulia di sisi Allah SWT dan wanita yang dipandang tinggi oleh masyarakat. Dosa zina tu, itu biarlah antara Puan dan Allah SWT, tapi bertaubatlah, semoga dosa yang dilakukan tu tak terus menghantui Puan, agar Puan terus kembali menjadi isteri dan ibu yang lebih baik kepada anak-anak Puan. Dan buat suami pula, hubungan Puan dan suami, pimpinlah dia. Tegurlah sebaiknya suami. Saya tahu bukan mudah untuk orang memberi pandangan sedemikian sebab yang laluinya adalah Puan sendiri. Tapi sedaya upaya Puan, teruskanlah pimpin suami untuk sama-sama berjalan ke arah kebaikan. Pimpin suami, didik. Walaupun didik isteri itu adalah tanggungjawab suami, tapi tak salah bagi saya untuk sama-sama mendapat keharmonian rumah tangga, untuk sama-sama untuk sama-sama berjalan ke arah kebaikan dan bertolak ansur. Mungkin dengan cara Puan yang bersungguh-sungguh untuk melihat suami berubah akan membuatkan suami lembut hati dan meninggalkan sikap kaki perempuan tersebut supaya anda dapat menikmati kehidupan yang diimpi-impikan oleh semua keluarga dan anak-anak. Semoga Puan terus menjadi wanita yang lebih kuat. Semoga Puan menjadi wanita yang tabah, yang kuat, yang mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Puan terus dihujani dengan kebahagiaan dunia dan akhirat.
Baik, sekian saja episod Dilema Wanita untuk kali ini. Jika anda ada sebarang luahan atau komen mengenai isu-isu semasa atau isu rumah tangga ingin dikongsikan dengan Mingguan Wanita, DM saja kepada kami.